Yes. Apa khabar semua? Apa khabar malam ni? Apa khabar anda di sana? Harap semua baik-baik belaka ya. Selamat datang sekali lagi ke ruangan Masalah Tuse yang disiarkan oleh Gerek Pod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini, dengan cerita-cerita tentang masalah anda untuk diluahkan, untuk dibincangkan dan untuk diberi pendapat, juga untuk diberi saranan. Tidak terhad pada masalah-masalah peribadi ya. Sebab masalah itu tidak terhad pada yang peribadi. Macam-macam masalah kita ada di dalam kehidupan kita ini. Dan di sinilah, di Masalah Tuse inilah anda boleh meluahkan apa yang tersirat untuk disuratkan. Sila-sila hantar kepada kami di masalahtuse@gmail.com. Dan kita akan mulakan dengan cerita pertama kita malam ini. Sebentar saja lagi ya. Okey, dan kita kembali dengan cerita yang pertama untuk episod yang ke-7. Dan cerita yang pertama ini saya dapat daripada kiriman pendengar yang menggelar dirinya sebagai kakak pening. Tak tahu kenapa kakak ni pening Mungkin pening lah tu kan. Okey. Dan daripada kakak pening ni, dia tulis di sini. Saya tinggal di rumah flat ni macam... Tinggal di rumah flat ini macam berjudi. Ya ke? Okey. Kerana jiran yang baik, best. Kena jiran yang kurang elok, pening kepala dibuatnya. Hai. Memanglah kan, kita tak tahu apa jenis jiran yang kita akan dapat kan. Okey. Itulah masalah saya. Okey, ini kita dengar masalah kakak pening. Kakak pening cakap ini masalah jiran ni nampaknya Okey, saya tinggal 3 tahun di tempat saya yang sekarang ini. Jiran-jiran setingkat saya semuanya berbangsa lain, tetapi hubungan saya sekeluarga dengan mereka baik-baik belaka. Alhamdulillah, kita berbaik dengan jiran ni, tak kira lah apa bangsa kan. Asal jiran kita kena baik-baik. Okey. Kalau hari raya saya akan menghantar lauk ke rumah mereka. Mereka pula apabila hari perayaan mereka akan menghantar hamper atau apa-apa kepada saya. Wah, bagus jiran ni saling kata orang tu hantar menghantar tak kira lah kan, sikit ke banyak, yang penting ikhlas. Okey, itu yang paling penting sekali. Okey, masalahnya datang dari jiran atas rumah saya. Okey, kita dengar kenapa, apa hal ni dengan jiran atas kakak pening ni. Dulunya okey, tetapi semenjak beberapa bulan ni timbul pula pelbagai bunyi dari atas. Bunyi apa kak Okey, pada siang dan malam hari. Pada siang dan malam hari bunyi atas sudah siang dan malam hari lah. Kalau malam tak kira masa. Pukul 4 pagi pun selalu juga. Alamak, pukul 4 pagi bunyi apa tu? Dan macam je dengar. Okey, disambungnya lagi. Bunyiannya bukan yang perlahan, semuanya yang kuat-kuat. Aduh,
Pukul 4 pagi bunyi kuat-kuat Okey. Dia katakan lagi, bunyi pintu ditutup dengan kuat, bunyi orang bertukang dengan pukulan atas lantai. Oi. Okey. Bunyian tersebut begitu kuat sehingga kan pernah jiran bawah rumah saya mengetuk pintu rumah saya. Apabila suami saya membuka pintu, jiran berbangsa Cina itu bertanya sama ada kami yang membuat bunyian bising itu. Suami saya menafikannya. Pada masa itu juga, satu bunyian kuat kedengaran dari rumah jiran atas saya. Lalu suami saya pun menyuruh jiran bawah yang datang agar mendengarnya. Barulah jiran bawah saya itu percaya bahawa bunyian kuat itu bukan datang dari rumah saya. Okey. Dan diteruskan lagi, saya pernah menyuruh suami saya bersemuka dengan jiran atas saya, tetapi suami saya enggan dengan alasan bahawa kita hendak berjiran lama. Maka biarlah kita sabar saja. Tahan sajalah dentam-dentum orang atas tu bang, kata saya tanda tidak setuju. Okey, itu yang ditulis oleh kakak pening ni. Dia cakap terima kasih kerana membaca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita kaji balik apa yang dikatakan oleh kakak pening ni Okey, dia tinggal di rumah flat ni dah 3 tahun. Rumah dia sekarang ni lah. Dan dia cakap dia baik dengan jiran-jiran selantai dengan dia lah, jiran yang sama tingkat dan mereka saling tukar makanan ke barangan semasa perayaan masing-masing, termasuk hari raya lah kan. Yang mana saya rasa cukup baik. Itu ada amalan yang baik apabila kita berjiran, sebab jiran tu adalah orang yang terdekat dengan kita. Jadi kita perlu berbaik-baik, tak kira lah apa bangsa. Sebab apa, kalau misalan kita ada kesusahan ke, itulah orang yang terdahulu yang boleh membantu kita. Jadi kalau kita ni hubungan kita dengan jiran kita kurang elok, masalah. Sebab yelah, adik-beradik kita mungkin jauh daripada kita kan, saudara-saudara lain mungkin jauh daripada kita. Kalau dekat pun makan masa untuk mereka datang rumah kita kalau kita ada apa-apa masalah kan. Tapi jiran kita lah yang terdekat. Mereka kalau ada apa, mereka lah yang boleh membantu kita secepatnya. Okey, jadi mengikut kakak pening ni, dia katakan masalah dia ialah daripada jiran atas dia. Okey, jiran atas ni nampaknya selalu buat bising lah. Tidak pula dikatakan bising daripada, yelah, kata orang kadang-kadang kita bising dengan televisyen kuat ke kan, radio kuat ke, ataupun yelah kalau yang ada anak-anak terpekau ke kan. Tapi yang ini lain. Dia cakap bunyinya bunyi macam apa dia cakap, okey, bunyi pintu ditutup kuat lah, bunyi orang bertukang lah, pukul ke lantai. Jadi kalau orang atas tu pukul di lantai mereka, terdengar lah kan pada orang yang di bawah. Jadi kakak pening ni di bawah, jirannya di atas. Jadi bila dia ketuk kuat-kuat tu, macam bertukang tu, jadi di bawah tu kedengaran kuat lah. Dan bagi saya yang masalah paling besar sekali ialah malam pun dia ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh kakak pening ni, jika pukul 4 pagi pun ada. Aduh, pukul 4 pagi kalau bunyi ketuk-ketuk macam bertukang tu, bukan ada orang, bukan ada orang bawah dia boleh dengar, mungkin satu blok pun boleh dengar kan. Yalah, pukul 4 pagi semua orang tidur. Jadi macam mana mengganggu juga ni. Ni bukan mengganggu sikit-sikit ni. Nampaknya yelah, kalau sampai bertukang tu maknanya kuat lah kan. Dan kalau pukul 4 pagi, aduh, habis orang punya tidur semua Okey.
Dan sampaikan dia katakan sini, sampaikan orang bawah dia pun ingat dia yang ketuk. Tapi nasib baiklah tu mengikut kakak pening ni cakap ada sekali tu jiran bawah tu naik atas rumah dia lah kan, dan bersemuka lah dengan suami kakak pening ni. Mungkin dia ingat yelah bunyi bising tu datang daripada rumah kakak pening tu kan. Tapi itulah yang baiknya tu, pada ketikanya jiran berbangsa Cina tu datang, terdengar pula, memang pada masa itu juga terdengar bunyi ketukan daripada, ataupun bunyi bising tu daripada jiran atas tu. Barulah jiran Cina tu, jiran bawah dia tu percaya yang bunyi bising tu bukan datang daripada rumah dia, tetapi bukan datang dari rumah kakak pening ni, tetapi datangnya dari jiran atas. Dan dikatakan di sini ialah suaminya, dia kakak pening ni adalah suruh suaminya naik atas, mungkin cakap dengan jiran atas, tapi suaminya enggan sebab ialah kadang-kadang memang orang punya salah, tetapi bila kita bersemuka, kita katakan orang ni bukan nak terima, nanti dia jadi gaduh pula kan. Jadi suaminya suruh bertahan lah. Dan nampaknya kakak kita ni kurang senang, kurang setuju. Dia cakap tahan sajalah, dan tentu orang atas tu bang, yelah bang, terpaksa dengar kan, terpaksa tahan je lah. Masalah juga, memang masalah besar kalau misalnya ada jiran sedemikian, dan kita nak bersemuka, takut pula nanti jadi satu pergaduhan, jadi satu hubungan yang tak elok. Tapi masalahnya itulah, kalau jiran yang faham ataupun tahu bahawa apa yang dilakukan tu mengganggu jiran-jiran lain, itu pun susah juga nak cakap nanti jadi gaduh, tak cakap dia pun kira macam tak kisah orang punya, yalah, bunyiannya yang kuat tu mengganggu jiran-jiran lain. Jadi apa pendapat anda? Macam mana kalau anda ada berhadapan dengan jiran yang sebegitu mungkin, ataupun mungkin anda ada cadangan ke yang baik untuk bagaimana nak atasi jiran yang sedemikian. Ini jiran ni lain daripada lain, pukul 4 pagi pun dia bunyi, dia buat bunyi bising ni. Jadi apa kata anda? Yalah, kalau boleh kita nak dengar juga pandangan anda pada yalah yang sedemikian rupalah kan. Sila coretkan ataupun sila buat komentar di ruangan YouTube atau Facebook yang ada. Okey, begitulah cerita pertama buat malam ini. Dalam episod yang ke-7, masalah Tuse. Ruangan di mana anda boleh mempaparkan cerita-cerita masalah anda. Tak perlu nama betul, nama email pakai email betul, tetapi boleh guna nama samaran. Dan tak semestinya cerita masalah peribadi.
Sebagaimana cerita pertama tadi, ini bukan cerita masalah peribadi pasal hubungan kekasih ke apa dan anda boleh hantarkan cerita-cerita anda ke masalah2c@gmail.com. InsyaAllah saya akan bacakan di ruangan Masalah 2C ini, yang disiarkan oleh Gerek Pod, podcast Melayu terbaru di Nusantara ini. Ya, dan itulah dia cerita yang pertama yang telah saya bacakan pada malam ini, yang dihantar oleh pendengar yang bernama Kakak Pening. Okey, sebagaimana saya katakan, tak perlu anda kalau anda ingin menghantar cerita masalah anda, takut tak mahu ataupun takut orang lain tahu masalah anda, tak perlu anda gunakan nama betul, boleh guna nama samaran. Dan tetapi email mesti betul. Email jangan untuk nak hantar ni kata tu buat satu email address khusus untuk ini, tak, jangan. Pakai email address anda supaya tak perlu pakai itu, sebab nama anda tidak akan nama sebenar anda tidak akan disiarkan. Anda boleh gunakan nama-nama samaran. Yang penting cerita-cerita yang anda kirimkan. Cerita-cerita ini pun kata orang tu bukanlah untuk membuka aib sesiapa, tetapi untuk kita lapangkan dada lah. Bila kita luahkan tu kan, lapang sikit dada kita, rasa geram kita, rasa marah kita, rasa kurang senang kita tu kan, terlerai lah sikit kan. Dan untuk pendengar, kita boleh kata orang tu bincangkan secara berhemah, dan kita kata orang tu kita belajar dari apa yang terjadi. Kalau kita sendiri yang ada sikap sebegitu, kita faham bahawa ada orang tak suka gini macam kan, ataupun kalau yalah berdasarkan cerita tadi, jadi kita akan menjadi seorang yang lebih baik dan kata orang tu cerita-cerita ini adalah untuk kita jadikan sandaran, jadikan sempadan untuk kita jadi manusia atau insan yang lebih baik dalam hidup inilah jadi apa-apa pun cerita, tapi cerita-cerita anda tidak semestinya pun tentang orang. Kadang-kadang kita marahkan laptop kita ke, ataupun marahkan kereta kita ke, tiba-tiba rosak, itu pun boleh, asalkan masalah yang kita hadapi sebenarnya untuk kita leraikan rasa geram kita, rasa marah kita. Jangan kita kata tu daripada kita ajukan kepada orang-orang sekeliling kita yang tak bagus lah kalau kita ajukan kemarahan kita pada isteri atau suami kita atau anak-anak kita atau mungkin pembantu rumah kita. Saya rasa lebih baik anda doakan di sini supaya rasa geram tu ada, kata orang tu, berkurangan lah sikit kan. Jadi kita tidak simpan di dalam hati kan, tidak simpan dalam diri kita, nanti kata orang tu lama-lama dia meletup sendiri. Jadi sebelum dia meletupkan di Masalah 2C. Penghantaran anda percuma, tak perlu bayar apa-apa, cuma hantar aja. Dan saya sekadar pengantaran. Saya sekadar membacakan untuk anda leraikan masalah anda, dan untuk kata orang tu kita kongsi bersama. Saya akan kembali dengan cerita yang seterusnya pada malam ini.
Okey, okey. Kita kembali sekali lagi dengan cerita yang seterusnya yang akan saya bacakan, dan cerita ini datang daripada siapa ni nama dia? Okey, yang menggelarkan dirinya sebagai siapa ni? Okey, sebentar saya cari, terlepas pula tadi. Okey, daripada ini, datangnya daripada Adik Merah. Okey, Adik Merah pula. Tadi Kakak Pening, ini Adik Merah. Sajaklah tu. Tapi apa pun, saya berterima kasih kepada anda kerana menghantarkan cerita anda. Akan saya bacakan sebentar nanti. Okey, kita bacakanlah terus, tak payah sebentar lagi. Okey, saya mempunyai mengikut Adik Merah ni, saya mempunyai adik yang baru berkahwin kira-kira 2 tahun lalu. Sementara siapnya rumah BTO-nya pada tahun hadapan, adik saya dan suaminya tinggal bersama ibu bapa saya. Okey, untuk mereka yang tidak tinggal di Singapura, BTO ini adalah rumah flat lah. Rumah flat katon tu awam. Semenjak tinggal dengan ibu bapa saya, ibu saya sering komplain pada saya bahawa adik saya sekadar memberi wang perbelanjaan seperti mana dulu sebelum kahwin. Okey. Katanya juga bil air lampu rumah sekarang ini jauh lebih tinggi sejak adik saya berkahwin. Mungkin disebabkan tambahan seorang lagi yang duduk di dalam rumah itu. Apatah lagi, TV dalam bilik adik saya sentiasa on hingga lewat malam kalau adik saya dan suaminya ada di rumah. Okay. Tambahan pula, kata ibu saya, sejak tinggal rumah ibu bapa saya, adik ipar saya jarang keluar bilik. Nak cakap anak dara dah kahwin bukan. Nak cakap bukan anak dara lah, lelaki kan. Bujang dara. Bujang dara. Nak kira anak bujang bukan kan. Okey, dah kahwin. Kalau tidak bekerja pun dia akan berperap di dalam bilik sahaja. Sehingga kan ibu saya perhatikan bahawa dia hanya ke bilik air apabila ibu bapa saya berada di dalam bilik mereka. Okey, dia tahan kut. Sampaikan kalau ibu bapa Adik Merah ni tak di dalam bilik, baru dia keluar pergi bilik air. Okey, diteruskan lagi ceritanya. Saya sudah suruh ibu bapa saya akan menyuarakan isu tersebut kepada adik saya, tetapi kata ibu saya, adik saya berkata suaminya sememangnya bersifat begitu. Tentang wang sumbangan keluarga, adik saya mengatakan bahawa dia akan berbincang dengan suaminya. Masalahnya dah 2 tahun mereka tinggal di rumah bapa saya, tetapi masih tetap sama. Okay. Saya ingin menyuarakan isu ini kepada adik saya, tetapi suami saya menghalang. Katanya jangan masuk campur urusan keluarga adik saya. Isunya juga ibu saya kerap komplain kepada saya dan saya faham masalah yang dihadapinya. Persoalannya sampai bila kan? Okey, itu yang dihantarkan oleh cerita masalah Adik Merah ni, yang dihantarkan kepada ruangan ini. Okey, apa yang kita ada di sini adalah tentang cerita Adik Merah yang mempunyai adik perempuan yang baru kahwin. Yang baru kahwin, bukan, dah 2 tahun kahwin. Sementara tunggu rumah dia sendirilah tu kan. Dia tinggal dengan ibu bapa dia, mak bapak dia lah. Dan semenjak mereka tinggal tu, dah kahwin, tinggal dengan rumah ibu bapanya, ibu dia selalu komplain lah bahawa bil air lampu naik kan. Dan adik dia ni tetap kalau menyumbang pada ibu bapa dia, tapi masih sama macam dia masa anak dara lagi lah, masa sebelum kahwin lagi.
sebelum kahwin. Jadi dengan ada satu orang lagi, tentu sekali ialah kos penyelenggaraan tu naiklah kan. Dan masalahnya dah dikatakan lah, ibu saya, ibu adik Mira ni dah pun menyuarakannya kepada adik dia, dan adik dia kata okey nanti nak bincang, tapi masalahnya dah 2 tahun pun. Jadi itulah si adik Mira ni katakan sampai bila kan nak gitu macam. Betul juga kalau gitu macam kalau dia tunggu BTO ni atau rumah bangsa ni kan, kalau yang baru apply tu kan boleh makan 4 tahun. Ini dah 2 tahun, lagi 2 tahun, woi. Pening juga kan. Jadi itulah apa kata anda? Ataupun mungkin anda ada sesiapa yang dalam keadaan yang serupa tak? Mungkin ada anda yang mungkin dapat menyelesaikan perkara keadaan yang serupa, mungkin dapat memberi cadangan yang elok untuk pendengar kita yang bernama adik Mira ni. Silakan memberi komentar anda di ruangan yang ada, dan kita kembali selepas ini. Okey, dan itu saja untuk ruangan malam ini. Anda yang ingin menghantar cerita-cerita masalah anda, boleh menghantarnya ke masalah2c@gmail.com. Terima kasih kerana bersama saya malam ini. Oh, dan tidak saya lupa, selamat Hari Raya Aidiladha untuk semua. Sehingga kita berjumpa lagi pada hari Isnin. Kerana ruangan ini akan disiarkan daripada hari Isnin ke hari Jumaat. Hari Minggu kita rest, kita rehat. Okey, sehingga kita berjumpa lagi pada Isnin nanti. Jaga diri, jaga kesihatan, pakai mask. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.